Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar dari WTC Kuala Lumpur. Menjelang Hari Penamaan Calon Pelaraya Negeri Melaka dan juga menjelang Pelaraya Negeri Melaka yang akan berlangsung pada 20 November 2020, walaupun kita melihat situasi di Melaka agak tenang pada ketika ini, tetapi perkembangan politik begitu dinamik, begitu fluid di negeri Melaka. Sama ada pimpinan di peringkat negeri yang membuat berbagai kenyataan ataupun pimpinan di peringkat persekutuan ataupun di peringkat kebangsaan membuat kenyataan, tetapi apa pun akan kita lihat siapakah yang akan dicalonkan untuk semua parti yang bertanding ataupun individu-individu yang akan menawarkan diri di 28 Dewan Undangan Negeri yang bakal dipertandingkan dan siapakah yang akan membentuk kerajaan selepas 20 November akan datang. Walaupun kita lihat situasi agak status quo, sama ada di peringkat Barisan Nasional dan UMNO ataupun Perikatan Nasional dengan gabungan parti mereka dan juga Pakatan Harapan dengan 3 parti yang menganggotai mereka. Setiap kenyataan diteliti dengan dekat, tetapi apa pun kita akan tunggu pada Hari Penamaan Calon iaitu pada 8 November 2020. Jadi untuk melihat potensi-potensi dan cabaran yang akan dihadapi oleh semua individu dan calon sama ada parti yang bertanding, saya akan bersama dengan Datuk Seri Muhammad Ali Mohamad, Ketua UMNO bahagian Tangga Batu yang sentiasa mendapat reaksi media kebelakangan ini. Assalamualaikum Datuk Seri, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri, terima kasih. Terima kasih kerana sudi adakan masa untuk saya pada malam ini untuk kita mendapatkan update ataupun perkembangan terkini berkaitan dengan Pelaraya Negeri Melaka. Mungkin sebagai permulaan, dalam kenyataan terkini Datuk Seri, iaitu 6 bahagian UMNO di Melaka membuat ketetapan tiada lagi kerjasama dengan PBBM ataupun Bersatu dan ingin meneruskan muafakat nasional di peringkat Melaka bersama PAS. Walaupun pihak PAS sudah pun membuat kenyataan semalam bahawa mereka akan menggunakan logo Perikatan Nasional kerana itu sudah pun didaftarkan berbanding muafakat nasional tiada pendaftaran rasmi. Jadi boleh Datuk Seri jelaskan pendirian ini, adakah pendirian keseluruhan UMNO Melaka ataupun UMNO di peringkat nasional ataupun bagaimana Datuk Seri? Pada dasarnya pendirian UMNO Melaka iaitu kami ketua-ketua UMNO bahagian seramai 6 bahagian di dalam negeri Melaka telah pun membuat keputusan yang muktamad bahawa pihak kami tidak akan bekerjasama dengan Bersatu dalam pilihan raya negeri Melaka yang akan datang ini adalah disebabkan atas apa yang kita fikir kehendak daripada akar umbi. Kerana bila kita sebut parti UMNO ni, parti UMNO ini mesti berlandaskan apakah kehendak kemahuan akar umbi untuk kita selaraskan dalam usaha kita nak memenang ataupun nak menjayakan sesuatu perkara tersebut. Ya, kerana UMNO ni bukan hak ataupun kepunyaan seseorang individu ataupun kepunyaan hak daripada pemimpin-pemimpin mereka, tetapi UMNO ni adalah di atas kekuatannya, adalah di atas kekuatan ahli-ahli keseluruhannya. Itu sebab kita mengambil keputusan di atas kehendak ahli parti, terutamanya ahli-ahli UMNO di seluruh negeri Melaka yang menolak untuk kita bekerjasama dengan Bersatu atas faktor-faktor yang boleh saya terangkan nanti, kerana inilah kehendak akar umbi. Manakala pula pertanyaan daripada saudara tadi yang menyatakan bahawa PAS telah membuat keputusan untuk menggunakan lambang Perikatan Nasional dalam pilihan raya negeri Melaka ini, pihak UMNO kita sentiasa membuka pintu yang terbuka kepada PAS kerana kita yakin dan percaya bahawa PAS adalah parti yang kita kira diri Melaka mempunyai pengikut dan pengaruh yang tersendiri, dan kita yakin kalau ada kerjasama yang baik antara UMNO dan PAS, ini memungkinkan kita memenangi pilihan raya negeri Melaka ini dengan lebih besar dan lebih selesa lagi. Itu sebab sehingga hari ini walaupun keputusan telah dibuat oleh PAS Pusat dalam menentukan hala tuju dari sudut penggunaan
lambang ataupun penggunaan bendera, iaitu menggunakan lambang Perikatan Nasional, tetapi pihak kami iaitu Barisan Nasional ataupun UMNO sentiasa membuka pintu kepada PAS untuk kita bersama dalam proses pilihan raya di Negeri Melaka ini. Bagi Datuk Seri, apakah faktor-faktor yang Datuk Seri angkat ini merupakan suara akar umbi UMNO yang menolak sebarang kerjasama dengan Bersatu ini? Kita di peringkat akar umbi terutamanya di Negeri Melaka, kita menolak untuk bekerjasama dengan Bersatu kerana pertama, jika kita ingin mewujudkan satu parti Melayu Islam yang besar di negara kita, mana kita tidak boleh mengadakan kerjasama dengan parti yang kecil sepian yang akhirnya kita nak memperkukuhkan parti tersebut. Sebagai contoh, kalau kita mengambil kira untuk kita wujudkan di negara kita ataupun di negeri kita ini hanya 2 buah parti. Kalau parti Melayu ni dipecah-pecahkan dan kita memberikan kekuatan kepada parti tersebut, akhirnya parti tersebut akan dipecahkan menjadikan kekuatan umat Islam dan Melayu itu tidak begitu kuat di Negeri Melaka. Jadi kalau pada kali ini, kalau UMNO dan PAS boleh bekerjasama dengan satu niat bahawa kita nak memperkukuhkan kekuatan umat Islam terutamanya orang Melayu di Negeri Melaka ni, kalau 2 parti ini kita dapat bekerjasama, akhirnya parti Bersatu ini tidak mendapat tempat di Negeri Melaka. Saya yakin kalau Bersatu ni bersendirian bertanding di Negeri Melaka, banyak kawasan yang mereka tandangi akan hilang wang pertaruhan ataupun wang deposit semasa mereka mengadakan pilihan raya. Lantaran daripada itu, bila hal ini berlaku, akhirnya Bersatu akan jadi seperti 46 juga. Ianya akan terbubar ataupun dibubarkan. Dalam masa yang sama, kita menyeru supaya ahli-ahli Bersatu ini akan memasuki sama ada tak kira, sama ada parti UMNO ataupun parti PAS, yang akhirnya kekuatan parti ini dapat disamakan dan akhirnya kita orang-orang Melayu atau orang Islam ni, parti kita tidak lagi dipecahkan menjadi parti-parti kecil. Satu. Yang kedua, bila kita melihat Bersatu, kita tahu ramai ahli-ahli Bersatu ataupun pemimpin Bersatu yang bersama Bersatu ini, mereka yang dahulu kita boleh katakan mereka ini sebagai pengkhianat kepada parti UMNO, kerana banyak ahli-ahli parlimen ataupun yang telah berkata keluar daripada UMNO untuk bersama Bersatu, mereka seolah mengkhianati apa yang telah diberikan kepada mereka oleh ahli-ahli parti UMNO itu sendiri. Lantaran itu kita lihat bahawa mana mungkin mereka yang mengkhianati parti kita, yang telah melakukan perkara yang tidak baik kepada parti UMNO itu sendiri, tetapi mereka ini akhirnya kita dokong, kita dakap dan kita memberikan satu kejayaan kepada mereka. Bagaimana mungkin kalau ini berlaku, akhirnya kita tidak dapat menjaga hati ahli-ahli parti UMNO keseluruhannya, kerana hati mereka telah terguris di atas perbuatan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Bersatu yang semua tahu bahawa mereka ini berada dalam parti Bersatu dalam keadaan mereka mengkhianati UMNO. Saudara pengacara yang saya hormati, saya juga melihat bahawa contoh yang mudah di Negeri Melaka, dan kita mengambil kira pada saya di kawasan saya sendiri, iaitu Parlimen Tangga Batu. Ya. Di dalam parlimen saya ada Dewan Undangan Negeri Payung Umput. Dewan Negeri Payung Umput ni diwakili oleh pemimpin Bersatu yang juga dulu bekas pemimpin UMNO yang sekarang jadi wakil rakyat di kawasan tersebut, seperti saudara yang saya kata itu Datuk Rafiq. Dia juga adalah pengurusi Perikatan Nasional Negeri Melaka. Semasa tertubuhnya kerajaan di Negeri Melaka, setelah kita mengambil alih daripada kerajaan Pakatan Harapan, semasa itu lepas tu ada pembentukan JPKK. Jadi bila ada pembentukan JPKK, saya telah meminta untuk beliau menamakan beberapa pemimpin UMNO tempatan orang-orang kampung tersebut menjadi pengurusi jawatankuasa pembangunan kampung tersebut. Tetapi beliau tidak menghiraukan, malah ada juga pemimpin JPKK yang diambil dalam kampung, di dalam don beliau sendiri, diambil dari orang yang bukan berada dalam kampung tersebut. Jadi akhirnya beliau telah menidakkan langsung
pemimpin-pemimpin kecil dalam kampung-kampung yang beliau wakili dalam Dewan Undangan Negeri tersebut. Dan ini menyebabkan ahli-ahli UMNO di dalam kawasan atau Dewan Undangan tersebut amat marah dan tidak rasa mereka dihargai oleh Datuk Rafiq tersebut. Dan ini adalah satu perkara yang amat sukar untuk saya bendung. Kalau ada kerjasama dengan Bersatu, mungkin kerjasama dari sudut pemimpin kita saja, makna bekerjasama dalam pembentukan untuk pilihan raya, tetapi ahli-ahli parti, jentera-jentera parti tidak akan bekerja untuk memenangkan calon pada Bersatu akibat daripada rasa penghinaan yang telah dilakukan oleh saudara Datuk Rafiq kepada mereka. Ini salah satu punca yang kita rasa akhirnya ahli-ahli UMNO menolak apa yang untuk bekerjasama dengan Bersatu. Masa semakin suntuk menjelang hari penamaan calon, Datuk Seri, adakah UMNO Melaka yakin dengan bergerak solo di pertandingan Pilihan Raya Negeri Melaka ataupun Pilihan Raya Negeri Melaka ini, UMNO mampu menang majoriti mudah? Dan jika UMNO gagal mendapat majoriti mudah, adakah selepas itu baru difikirkan rakan penjajaran baru UMNO dan akhirnya bentuk yang sama yang mungkin akan kita lihat rakan sebelum ini seperti Bersatu dan PAS, jika PAS ada kerusi yang menang, akan dijemput semula untuk membentuk kerajaan tanpa melibatkan Pakatan Harapan. Pandangan Datuk Seri bagaimana? Yalah, saya berada dalam kepimpinan politik Negeri Melaka ni pun saya sudah orang kata melalui pengalaman yang begitu lama, yang mengambil masa yang bertahun-tahun, dan daripada pengamatan saya, kita UMNO tidak ada masalah jika kita bertanding solo menggunakan parti itu Barisan Nasional, walaupun mungkin sokongan daripada bangsa lain mungkin kurang, tetapi kita yakin dengan kekuatan kita iaitu UMNO sendiri, kita yakin kita mampu merampas balik kerajaan Negeri Melaka ni untuk kita perintah semula. Saya ingin membuat satu bandingan. Ya. Kerana pada pilihan raya yang lepas, iaitu pada pilihan raya yang ke-14, sebenarnya Barisan Nasional ataupun UMNO ini bertanding pun sama juga, kita bertanding solo. Kita menentang iaitu parti iaitu Perikatan Nasional, dan di dalam Perikatan Nasional juga ada parti Bersatu. Jadi masa yang sama juga kita menentang juga, kita berlawan dengan parti PAS yang meletakkan calon mereka di kawasan yang kita tandingi. Maknanya pada pilihan raya yang lepas kita telah bertemu ataupun kita berlawan dengan parti yang pada ketika ini kalau berlaku pun adalah parti yang sama. Maknanya kalau dahulu kita lawan Pakatan Harapan iaitu parti PKR, parti Amanah, parti DAP dan juga parti Bersatu. Dan lagi satu parti yang kita menentang juga dalam pilihan raya yang lepas di Negeri Melaka iaitu parti PAS. Jadi sekarang parti yang sama itu juga iaitu parti Bersatu yang berada dalam Pakatan Harapan, cuma dianya beralih untuk bersama dengan PAS dalam Perikatan Nasional. Jadi kesannya kepada kami itu UMNO ataupun Barisan Nasional, saya tidak nampak kesannya begitu besar ataupun begitu ketara, kerana apa yang berlaku pada pilihan raya yang ke-14 yang lepas adalah sama juga dia punya situasi dia dalam kita menghadapi pilihan raya Negeri Melaka pada kali ini. Tetapi yang menjadi kelebihan kita tahu bahawa mereka yang menyokong Pakatan Harapan pada pilihan raya yang lepas adalah mereka yang merasakan janji-janji yang telah diketengahkan, janji-janji yang telah diberikan oleh parti PH, Parti Pakatan Harapan yang begitu manis, yang akhirnya ramai pengundi-pengundi anak-anak muda kita yang rasa tertarik dengan manifesto janji yang telah dibuat oleh Pakatan Harapan. Jadi pada saya, jika berlaku pertandingan pada kali ini, Barisan Nasional tetap juga seperti pada pilihan raya yang ke-14 yang lepas, kita bertanding melawan Perikatan Nasional yang parti terdiri pada PKR, Amanah dan juga DAP, dan juga kita menentang juga PAS yang kita bertemu juga pada pilihan raya yang ke-14 lepas. Tetapi cuma PAS ditambah lagi dengan parti Bersatu yang keluar
daripada parti Pakatan Harapan. Bezanya tidak ada, tetapi pada saya penambahan akan ada bila mereka yang mengundi PH ketiga itu yang tertarik dengan janji-janji PH akhirnya akan beralih untuk mengundi kepada Barisan Nasional. Dan kita tahu rakyat hari ini di bawah, saya turun ke bawah, saya dengar rintihan rakyat, mereka rindu zaman BN, di mana BN lah yang telah membela orang kata kesejahteraan untuk nasib rakyat selama ini di Malaysia. Jadi tak ada bezanya. Okey, Datuk Seri, dengan kenyataan Datuk Seri ini nampak UMNO BN yakin untuk mengemudi semula pentadbiran Negeri Melaka selepas pelarian negeri ini, dan sebab itu UMNO yakin membubarkan Dewan Undangan Negeri ketika 4 orang ahli Dewan Undangan Negeri menarik semula sokongan daripada Ketua Menteri Melaka pada ketika itu. Jadi jika dilihat senario sekarang, Datuk Seri, kita baru saja beralih kepada fasa keempat dan rakyat baru nak bernafas semula, terutamanya peniaga kecil, orang-orang muda dapat bekerja semula dan juga industri pelancongan mulai rancak dan spillovernya kedai-kedai semakin ramai, hotel semakin penuh dan sebagainya. Tetapi rakyat dipaksa ke kotak undi sekali lagi untuk memilih kerajaan. Jadi rakyat ada sedikit kegusaran, kegelisahan dan juga kebosanan politik yang berpanjangan. Jadi adakah Datuk Seri dapat meyakinkan rakyat Melaka kali ini mereka perlu datang sekali lagi ke kotak undi dan pilih kerajaan yang stabil, dan itu yang dimahukan oleh UMNO. Sebab itu membubarkan Dewan Undangan Negeri untuk mewujudkan kerajaan yang stabil dan akhirnya dapat melancarkan kerajaan negeri. Jika kerajaan yang dipilih tidak juga akan menjadi apa yang diimpikan oleh UMNO. Jadi adakah Datuk Seri meyakinkan pada rakyat Melaka bahawa mereka perlu membuat keputusan yang bijak kali ini? Bila saya lihat bahawa bila berlaku pembubaran Dewan Undangan Negeri yang telah berlaku tempoh hari, sebenarnya ini adalah pada kami jelas ini adalah kehendak rakyat. Kalau katakan itu, pada ketika itu kita tidak membubarkan Dewan Undangan Negeri, kita tak nak rakyat Negeri Melaka terperangkap semula. Rakyat Negeri Melaka telah terperangkap bila mana Pakatan Harapan yang memerintah Negeri Melaka yang lepas telah melakukan beberapa bentuk-bentuk kepimpinan mereka dalam janji-janji manifesto pilihan raya yang telah dilakukan oleh mereka, itu akhirnya apa yang berlaku, rakyat Melaka merasakan mereka ditekan. Banyak perkara yang rakyat mengeluh, memberikan pandangan-pandangan yang mereka rasa bahawa apa yang dilakukan oleh kerajaan Pakatan Harapan ketika mereka merintah amat tidak sepatutnya berlaku kepada rakyat di negeri Melaka. Jadi kita mengambil pendekatan bahawa daripada kita memulangkan balik kepada kerajaan Pakatan Harapan tempoh hari, yang akhirnya kita tahu mereka yang berada dalam Pakatan Harapan boleh kita lihat bahawa adalah mereka yang mengkhianati juga, iaitu 2 orang pemimpin UMNO yang mengkhianati apa yang telah diberikan kepercayaan oleh ahli-ahli UMNO untuk bersama dengan Pakatan Harapan. Dan ini menunjukkan bahawa kerajaan yang akan dibentuk nanti adalah mereka yang tidak ada semangat, mereka yang tidak ada pendirian, mereka yang tidak ada prinsip untuk bersama dengan parti yang telah memenangkan mereka. Jadi apa yang berlaku nanti, kita akan dapati bahawa kerajaan yang terbentuk nanti adalah kerajaan yang telah membuat janji-janji palsu dan ditambah pula dengan pengkhianat-pengkhianat yang akan bersama dengan mereka. Hanya yang penting pada mereka bukan untuk membela untuk nasib rakyat, tetapi apa yang penting pada mereka bagaimana kedudukan ataupun orang kata tempat laba yang mereka dapat untuk menjadi pemimpin semasa mereka memimpin kerajaan nanti, dan akhirnya rakyat Negeri Melaka akan tidak mendapat pembelaan yang sewajarnya. Itu sebab kami membuat keputusan bahawa biarlah bubar Dewan Undangan Negeri Melaka untuk memberikan kepuasan, untuk memberikan orang kata satu hadiah kepada rakyat Negeri Melaka untuk memilih Barisan Nasional semula. Kerana selama ni kita tahu di Negeri Melaka adalah kubu kuat Barisan Nasional, dan apa yang kita lakukan banyak kemajuan-kemajuan yang tercapai di Negeri Melaka adalah kemajuan-kemajuan yang telah diasaskan oleh pemimpin-pemimpin
UMNO dan juga Barisan Nasional. Sehingga ini Melaka boleh dikatakan sebuah negeri yang mudah untuk kita mencari makan dan rakyat dapat pembelaan di mana-mana lorong sekalipun, ada lampu-lampu jalan, rumah-rumah sentiasa dibagi. Segala pembelaan kepada rakyat negeri Melaka telah ditunjukkan dan kita yakin bahawa selama Kerajaan Barisan Nasional memegang pemerintah Melaka, pembelaan orang kata kepada rakyat telah dilakukan dengan sebaik mungkin. Wakil-wakil rakyat UMNO, wakil rakyat Barisan Nasional telah bekerja keras memastikan untuk kebaikan dan juga kesejahteraan rakyat negeri Melaka. Datuk Seri, beberapa hari lalu ataupun minggu lepas, Datuk Seri menimbulkan satu kataupun polemik apabila mesyuarat bahagian UMNO di Tenggabatu dihadiri oleh mantan Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun, dan Datuk Seri menyatakan Datuk Seri Idris Harun membuat stand yang tidak betul dan melanggari prinsip-prinsip kepartian kerana beliau tidak lagi menjadi ahli UMNO dan tidak sepatutnya berucap dengan ahli-ahli UMNO di Tenggabatu. Dan pastinya Tenggabatu akan menjadi tumpuan. Datuk Seri, Ketua Bahagian Tenggabatu, kita tidak tahu sama ada Datuk Seri akan menjadi calon BN UMNO di Tenggabatu ataupun tidak. Pastinya akan jadi battle royal di negeri Melaka. Jadi, adakah Datuk Seri akan melihat inilah peluang rakyat Tenggabatu membuat pilihan yang paling tepat? Di situ ada Datuk Seri Idris Harun jika beliau bertanding di Tenggabatu ataupun tidak, ataupun ada rakan-rakan dari Bersatu akan menawarkan calon mereka di Tenggabatu dan termasuk juga dari UMNO. Jadi, apa tawaran Datuk Seri dan juga UMNO untuk rakyat Tenggabatu? Bila kami bagi di parlimen ataupun di bahagian Tenggabatu ni, saya sebagai ketua bahagian, saya mengambil satu pendekatan bahawa kita tidak ada membezakan mana-mana cawangan-cawangan yang terdapat di Tenggabatu, waimah cawangan bekas Datuk Idris, iaitu di cawangan Kelebang Kecil. Saya telah didatangi oleh timbalan ketua cawangan beliau yang mengatakan bahawa cawangan Kelebang Kecil ini akan diadakan di rumah anak Datuk Idris. Tetapi masa yang sama saya mengatakan saya membenarkan mesyuarat boleh dilakukan kerana saya tahu bahawa anaknya, isteri dia dan orang kata keluarga dia adalah masih lagi ada dalam menjadi ahli UMNO. Jadi mana mungkin bila ada permintaan untuk mengadakan mesyuarat di tempat yang dinyatakan bahawa mereka ni juga adalah ahli parti, ahli UMNO, oleh kerana mereka ni anak ataupun isteri kepada Datuk Idris, saya tidak membenarkan kerana mereka ini tidak keluar daripada UMNO, mereka lagi menyatakan mereka lagi bersama dengan UMNO. Jadi saya tidak boleh membuat satu keputusan penilaian bahawa bila Datuk Idris keluar UMNO, maknanya isteri dan anak dia pada saya pun dah keluar UMNO. Itu saya tak boleh buat sebab kenyataan belum dilakukan lagi. Itu sebab saya membenarkan mesyuarat berada, diadakan mesyuarat di pekarangan rumah anaknya. Jadi dalam saya tak tahu rupanya ada satu cara dan tindakan sebenarnya beliau sudah bersedia untuk nak berucap semasa mesyuarat tersebut. Itu adalah di luar bidang kuasa saya kerana saya tidak tahu bahawa benda ni akan berlaku. Yang saya tahu bahawa mesyuarat UMNO cawangan Kelebang Kecil akan dilangsungkan di pekarangan rumah anak Datuk Idris. Jadi bila benda ni berlaku, kemudian dia dah bersedia di dalam rumah untuk mengambil kesempatan. Walaupun beliau mengatakan awal dulu bila orang katakan ini rumah dia, dia kata dia menyatakan ini bukan rumah dia. Tetapi dalam kenyataan yang saya tengok video semasa beliau berucap, beliau mengatakan ini rumah dia. Dia ada hak untuk menyatakan apa-apa. Jadi ini adalah sudah orang kata tak betul daripada kenyataan beberapa hari sebelum tu, dia menyatakan bahawa itu bukan rumah dia. Itu dia pun tak sebut rumah siapa, tapi dia nyatakan itu bukan rumah dia. Tapi dalam mesyuarat UMNO ketika itu dia nyatakan itu rumah dia. Itu kita tolak tepi. Rumah dia, rumah tak dia, tetapi sebenarnya dia tetap mengatakan bahawa itu adalah rumah yang amat besar, itu adalah rumah dia. Jadi
Sedara dalam situasi begitu, sepatutnya dia walaupun rumah dia, tetapi persetujuan telah dibuat oleh anak dia untuk mengadakan mesyuarat di dalam kawasan pekarangan rumah beliau. Sepatutnya beliau kalau mempunyai satu orang kata kepahaman, beliau tidak sepatutnya berada dalam mesyuarat tersebut. Walaupun mesyuarat belum bermula, tetapi dengan kehadiran orang, dengan kehadiran kedudukan mesyuarat ketika itu, sepatutnya beliau kena faham bahawa itu adalah mesyuarat UMNO, Mesyuarat Agung UMNO Cawangan Kelabang Kecil, yang sepatutnya beliau tidak perlu hadir, tetapi beliau hadir dan membuat ucapan dengan kata-kata yang amat kesat. Jadi sebagai pemimpin saya nasihatlah kepada Datuk Deris, berapa mana keadaan kita pun, dalam apa keadaan sekalipun, untuk kita bercakap, memburuk-burukkan orang, menyatakan perkara yang tidak betul, membuat fitnah-fitnah. Saya kata, kita kalau bercakap, kita ni mesti letakkan diri ni sebagai pemimpin orang Islam, yang sepatutnya kata-kata, tutur kata kita, perbuatan kita, cara kita mesti melambangkan bahawa kita adalah orang Islam yang mempunyai budi pekerti dan cakap dengan cakap yang baik. Jadi apa yang berlaku itu saya kira sudah berlaku, tetapi kita di peringkat UMNO kita telah mengadakan mesyuarat dan tindakan akan kita buat kepada ahli-ahli parti yang tidak mengikut perlembagaan parti. Okey. Jadi terima kasih Datuk Seri, dan kita mengharapkan kita akan terus berinteraksi di lapangan menjelang hari penamaan calon dan mungkin ketika hari kempen, dan saya akan cuba dapatkan masa Datuk Seri jika diberi peluang untuk berada di Parlimen Tangga Batu dan don-don di bawah Parlimen Tangga Batu, kerana ini kawasan Datuk Seri, mungkin kita boleh menjenguk apakah isu-isu rakyat dan apa kendak-kendak rakyat di Tangga Batu yang boleh diperjuangkan oleh calon-calon yang bertanding termasuk dari UMNO dan Barisan Nasional. Terima kasih Datuk Seri Muhammad Ali Muhammad, Ketua Bahagian UMNO Bahagian Tangga Batu, untuk agenda awani pada malam ini. Kita akan mendapatkan reaksi dari rakan-rakan pemimpin politik yang lain untuk kita melihat bagaimana persiapan mereka menjelang Pilihan Raya Negeri Melaka. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.